Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas mereka yang terdahulu. Semoga kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, puasa terletak pada takwanya. Seperti mana erti sebuah telefon bimbit terletak pada lainnya. Tiada guna sebuah televisyen yang mahal tetapi tidak mempunyai siaran. Tiada guna handphone yang mahal tapi tidak boleh dipakai. Lain yang tidak bagus. Begitu jugalah ertinya dengan sebuah puasa. Sekiranya tidak dapat melahirkan takwa kepada Allah, puasa adalah jalan yang paling cepat ataupun matlamat, wasilah untuk sampai kepada darjat takwa. Namun bukan sebarang puasa yang boleh menyampaikan kita ke arah itu. Kerana puasa yang ikhlas tidak dicemari dengan perbuatan dan percakapan yang dilarang, percakapan yang keji. Ini akan melahirkan insan yang bertakwa. Dengan kata lain, ia bergantung kepada kualiti puasa yang kita amalkan. Tidak ada yang lebih mahal yang kita ingin dapatkan dalam bulan Ramadan ini selain daripada memperoleh takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa bukan makna menahan makan dan minum sahaja, tetapi menahan nafsu makan dan minum dan keinginan dari perkara yang Allah benci. Sekiranya mata tetap digunakan untuk melihat perkara-perkara maksiat, telinga pula digunakan untuk mendengar hiburan-hiburan yang melalaikan, lidah digunakan untuk mengumpat, menipu, mengeluarkan perkataan yang keji, lucah, melakukan fitnah dan sebagainya, maka di manakah nilai takwa kita? Takwa menjadikan seorang yang berhati-hati dengan setiap tindakan. Dengan sendirinya kita akan merasa bahawa di sisi kita ada malaikat yang sedang memerhatikan. Terasa kewujudan Allah SWT sedang memantau kita, setiap pergerakan kita. Dan keyakinan inilah merupakan satu brek untuk kita terus melakukan ibadat dan meninggalkan dosa. Tanpa keyakinan seperti ini, manusia akan hilang brek. Kalau sebuah kereta hilang brek, maka ia akan terjun ke dalam gaung dan lembah yang bahaya. Tetapi kalau manusia hilang brek, dia akan terjun ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan mati sekalian, saya kutuk menjelaskan bahawa takwa adalah perasaan yang peka di dalam hati nurani. Perasaan yang halus, perasaan takut dan waspada yang berterusan dan berhati-hati daripada terkena duri di jalanan kehidupan, di mana manusia ditarik oleh pelbagai dorongan nafsu, tamak haloba dan impian yang menggunung tinggi. Setiap minggu kita mendengar kalimah takwa ini. Diulang-ulang kita mendengar dalam solat, dalam khutbah solat Jumaat. Sekurangnya kajian dibuat sebanyak 2640 pesanan takwa. Kita akan dengar sekiranya hidup kita selama 15 tahun, sejak umur 15, kita tidak meninggalkan solat Jumaat sehingga umur 70 tahun. Maka 2640 kali kita mendengar
Namun hari ini lain keadaannya, ya. Kita sudah pun meninggalkan solat Jumaat disebabkan PKP ataupun langkah-langkah untuk merungkaikan talian ataupun jangkitan COVID-19 ini. Ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Biarpun mudah telinga mendengar, namun akal tidak mudah untuk memahaminya. Hati tidak mudah untuk menghayatinya. Anggota badan masih culas untuk mengamalkan. Kerana untuk mendapatkan takwa memerlukan pengorbanan. Dan apabila berkorban, sudah tentu melibatkan ada yang terkorban. Sudah mestinya akan melibatkan pengorbanan masa, tenaga, wang ringgit, termasuklah jiwa raga kita. Tuan-puan dan Allah sekalian, hidup ini bagaikan sebuah perjalanan yang panjang dan bersimpan siur. Dalam perjalanan ini ada banyak perkara yang boleh membawa kita jatuh kepada perkara-perkara yang syubhah, yang haram. Maka takwalah perisai yang akan menjaga kita daripada semua itu. Apabila perasaan takut kepada Allah wujud dalam hati kita, maka pasti kita akan merasa berat untuk melakukan dosa. Takwalah yang akan menyebabkan seorang mukmin merasakan dosa itu walaupun sekecil mana pun bagaikan gunung yang akan menghempaknya. Ia tidak dibentuk dalam masa yang sehari dua. Ia adalah perjalanan yang panjang dan bukan mudah untuk mencapainya, dan sangat terdedah kepada mudah terpesongnya. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Ayat ini biasa kita baca sebagai ayat 1000 dinar. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Syurga yang seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah nilai manusia yang tinggi di sisi Allah, yang dia akan membelinya seseorang itu dengan syurga. Nilainya sangat tinggi, maka cagarannya pun tinggi. Jadi bersediakah kita untuk mencagarkan harta dan tenaga kita? Jika RM1 RM2 pun kita berkira-kira, jika menyumbang tenaga untuk Islam, masih teragak-agak untuk berkira-kira untuk menyumbangkan tenaga dan juga wang ringgit untuk Islam, maknanya nilai takwa masih jauh, jalan takwa masih jauh dengan kita. Ia bukan harta pusaka yang diwarisi dari ayah. Ia adalah usaha dan kesediaan untuk menyambung, untuk menyumbang dan juga mengabdikan diri kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, bulan puasa ialah bulan pertarungan di antara pasukan nafsu dan pasukan rohani yang akan menentukan layakkah manusia menjulang piala takwa di akhir Ramadan nanti. Oleh kerana hawa nafsu seringkali menyanggah perintah Allah, maka tahap keimanan seseorang itu akan menentukan sama ada dia berjaya mengalahkan pasukan nafsu. Kita bertemu dengan dua pasukan. Apabila bangun sahur dan solat subuh berjemaah, kita telah menjaringkan 2 gol. Apabila solat zuhur dan mendengar tazkirah dan sebagainya, terus menjaringkan 2 gol lagi. Apabila berpuasa dan berterawih, kita telah menjaringkan 2 gol lagi. Kemudian bertadarus, bangun malam, banyak lagi gol yang kita jaringkan. Begitulah perumpamaan, sehingga dalam banyak keadaan kita berjaya menewaskan pasukan nafsu. Kita khawatir
dari membolosi gol pihak lawan, gawang gol kita juga pula akan dibolosi oleh jaringan pihak musuh, iaitu pasukan nafsu. Mana tidaknya sejak subuh hinggalah malam hari, ramai yang berpuasa asyik menurut hawa nafsu, kehendak hawa nafsu. Pastinya pasukan kita akan tewas lebih awal lagi. Dan alhamdulillah hari ini kita berpuasa dalam keadaan kawalan pergerakan, puasa Ramadan pun tidak wujud, maka lambakan kuih atau pesta kuih tidak dihidangkan di hadapan kita. InsyaAllah, moga-moga sedikit sebanyak hikmat daripada sini boleh membina takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita raih daripada ibadat puasa ini. Takwa ialah sebuah penghayatan terbentuk dan dari kekuatan dalaman rohani kita untuk menjaga 7 anggota manusia yang sentiasa melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjaga lidah, menjaga perut, mata, telinga, kaki, hati dan kemaluan. Selama sebulan kita dilatih untuk membentuk takwa dengan insentif dan subsidi yang banyak seperti ganjaran pahala, Lailatul Qadar, syaitan ditangkap, dirantai, nafsu dilemahkan dengan puasa. Ini semua untuk memberi ruang kepada kita untuk senang memperoleh takwa kepada Allah. Dengan insentif-insentif dan pemberian yang sebanyak inilah, jika kita masih lagi gagal, memang sungguh kaki bangkulah kita. Tak boleh melawan dengan musuh ataupun dengan pasukan yang berhadapan dengan kita, itu pasukan nafsu. Janganlah kita rasa kita dah dewasa tapi masih lagi melaksanakan ibadat puasa mengikut keadaan puasa kanak-kanak. Sebaliknya kita isilah ibadat puasa kita dengan puasa orang dewasa, puasa orang yang iman yang makin matang, bagaikan rasmi padi dikatakan, semakin tunduk semakin berisi, semakin masak. Begitulah kita hidup hari ini. Semoga kita semakin matang dalam melaksanakan ibadat puasa dan ibadat Ramadan, Ihya Ramadan ini. Maka marilah kita mengarak langkah dengan sungguh-sungguh agar dapat mengukuhkan pasukan takwa bagi mengalahkan pasukan nafsu, agar dapat menjulang piala takwa di akhir Ramadan ini. Pada Syawal nanti kita dijulang dengan kejayaan, juara menjulang piala takwa, insya-Allah. Tetapi kalau kita kalah, kita akan pulang dengan tangan kosong dan kita dinobatkan sebagai orang yang kalah, yang kecundang. Tuan-tuan, marilah sama-sama kita berazam melalui Ramadan ini dengan penuh rasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengisi ruang-ruangnya. Kali ini kita berpuasa dalam keadaan masih lagi kawalan pergerakan, jadi all out kita boleh melaksanakan puasa dengan baik, insya-Allah. Setakat itulah untuk kali ini, untuk renungan bersama dan juga tatapan bersama, insya-Allah. Moga-moga memperbaiki diri ini dan juga sahabat-sahabat semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.